Negaraku Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum. Jati diri negara kita telah maju melalui prinsip rukun negara yang telah diimplementasikan oleh rakyat Malaysia. Rukun negara telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 dan mengandungi 5 prinsip, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, bersifat patriot bermaksud mempunyai sikap yang berani dan tegas. Patriotisme adalah satu perkara yang amat penting kepada rakyat di setiap negara. Ia melibatkan soal keyakinan, kesetiaan, kenegaraan, kemerdekaan, jati diri dan kedaulatan. Ia juga memberi impak kepada perpaduan dan nasionalisme masyarakat. Bagaimana wujudnya rukun negara? Peristiwa rusuhan 13 Mei 1969 membawa kepada pengisytiharan rukun negara. Tragedi 13 Mei ini mengakibatkan berlakunya rusuhan kaum dan mengorbankan lebih dari 200 nyawa. Pengobalan rukun negara dilakukan semasa negara diperintah oleh Majlis Gerakan Negara iaitu Megaran yang diketuai oleh Tunku Abdul Razak untuk memulihkan keamanan kaum, menegakkan kembali undang-undang dan memupuk semangat saling mempercayai dalam kalangan masyarakat. Rukun negara lahir daripada pemikiran Majlis Perundangan Negara yang diwakili oleh parti-parti politik, Kesatuan Bekerja, Akhbar, Pertubuhan Profesional, Badan Agama dan pertubuhan yang lain. Rukun negara telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 dan diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Almarhum Tuanku Ismail Nasaruddin Shah sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Prinsip ini merupakan nilai-nilai kenegaraan, norma-norma sosial seperti agama, politik, ekonomi dan juga undang-undang. Kita bermula dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Agama adalah penting dalam kehidupan setiap manusia kerana agama adalah tiang akhlak seorang individu yang boleh mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian insan. Seterusnya, mampu mengubah sisi kecintaan kepada negara dan bangsa. Perlembagaan telah memperuntukkan Islam sebagai agama rasmi di negara kita, tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan secara aman damai. Mageran iaitu Majlis Gerakan Negara sedar akan kepentingan prinsip kepercayaan kepada Tuhan kerana Malaysia terdiri dari pelbagai kaum, budaya dan agama seperti kaum Melayu, Cina, India dan Bumiputera Malaysia yang mengeruti pelbagai agama. Ia menjadi pokok perpaduan dan kehormatan masyarakat majmuk negara kita. Jika tidak didahulukan prinsip ini, ia boleh membawa kepada kesan yang buruk seperti perpecahan ataupun konflik kaum, masalah sosial, pembunuhan, penderaan, jenayah, rasuah, penindasan dan lain-lain lagi. Memupuk semangat patriotisme melalui kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara merupakan suatu nilai murni yang perlu ditanam dalam setiap individu rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, setiap dari individu haruslah menerapkan sikap setia kepada negara demi mengukuhkan jati diri dan kekuatan seterusnya menjamin keselamatan negara kita ini. Gagasan Satu Malaysia G1M merupakan salah satu inisiatif kerajaan agar setiap individu rakyat Malaysia mempunyai satu aliran pemikiran yang berteraskan rukun negara. Justru ia menjadi pedoman dan garis panduan kepada pelbagai pemikiran dan tingkah laku rakyat yang wujud pada hari ini. Oleh itu, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara ini telah diletakkan sebagai prinsip kedua dalam rukun negara. Hari ini,
Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang, serta golongan beraja dan rakyat. Kita semua bersatu tanpa sebarang perbezaan. Kita masih mengamalkan sistem demokrasi, berparlimen dan raja berperlembagaan. Dua prinsip dalam rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Sistem ini mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur dan berdaulat. Fungsi raja dalam konteks negara Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi, berparlimen dan raja berperlembagaan adalah mengukuhkan perpaduan rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan aliran politik. Walau bagaimanapun pada zaman teknologi ini, semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia kian pudar di dunia tanpa sepadan pada masa kini. Sebilangan rakyat Malaysia yang kurang taat setia kepada tanah air mereka tidak memahami konteks kesetiaan kepada raja dan negara, dan mereka juga dipengaruhi akan sifat pentingkan diri sendiri. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita harus menanamkan semangat taat setia kepada raja dan negara sejak awal lagi. Ibu bapa mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara anak-anak mereka melihat dunia dan cara mereka berkelakuan. Sultan Alauddin Riayat Shah Sultan Melaka yang termasyhur harus dijadikan teladan dan contoh di mana baginda menyamar menjadi rakyat biasa demi mendekati dan menghargai kehidupan rakyat agar baginda dapat mentadbir Melaka dengan baik. Cerita Sultan Melaka ini sewajarnya diceritakan kembali kepada anak-anak demi memupuk rasa hormat kepada raja, justeru mendidik sifat setia kepada raja. Selain dari itu, sifat pendidikan di negara harus memainkan peranan utama dalam mendidik semangat setia dan taat kepada raja dan negara. Pelbagai aktiviti boleh dijalankan, antaranya lawatan ke tempat bersejarah atau muzium raja agar belia remaja kita dapat memahami tentang asal-usul, sejarah raja dan sultan serta mempelajari adat istiadat yang berkaitan dengan istana dan sistem raja. Oleh yang demikian, aktiviti-aktiviti seperti ini mampu meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar kerana mereka telah pun diberi pemahaman yang lebih baik tentang sistem raja yang diamalkan di negara kita. Selain itu, peranan kita sendiri sebagai rakyat yang menghormati raja perlulah disemain dalam diri kita di samping sikap kasih sayang dan cinta kepada raja yang memerintah. Sebagai contoh, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri serta Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah yang berkenan mencermaduli demi menziarah rakyat yang mengalami banjir. Amat wajar dihormati, seterusnya memupuk semangat setia taat kepada raja. Oleh yang demikian, kepribadian raja yang mulia dan prihatin kepada rakyat dapat mewujudkan sifat yang berpegang erat dan taat setia kepada raja dan negara, dan juga mampu menjadikan rakyat yang menghormati sistem diraja dan lambang kedaulatan negara mematuhi undang-undang serta menanam semangat setia mengobarkan diri demi tanah air tercinta dari sebarang ancaman kuasa luar. Perlembagaan merupakan dokumen yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang mustahak bagi perubahan dan kewujudan sebuah negara dan sistem politiknya. Perlembagaan menjadi sumber undang-undang dalam negara berkenaan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal oleh Suruhanjaya Red yang ditubuhkan pada tahun 1956. Sesuai dengan peranan yang menjadi sumber undang-undang dan sistem perundangan tertinggi di Malaysia, prinsip keluhuran perlembagaan ini dipilih sebagai prinsip yang ketiga dalam rukun negara. Perlembagaan Malaysia adalah sumber perundangan yang memastikan perlindungan yang sama rata untuk semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa, kaum dan agama. Perlembagaan negara digubal bagi menjamin kebebasan hak asasi manusia dan kebebasan aktiviti politik rakyat selagi aktiviti ini tidak melanggar undang-undang negara. Hak dan kebebasan ini tidak seharusnya disalahguna atas nama demokrasi untuk membangkitkan sebarang isu berkaitan perkauman atau memusnahkan demokrasi dan perpaduan sesama masyarakat.
Perlembagaan Malaysia telah menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi bagi Malaysia. Ini tidak sekalipun menggugat fahaman agama lain, malah rakyat boleh mengamalkan agama yang dianuti mereka dengan tenteram. Bahasa pertuturan yang pelbagai yang menjadi bahasa ibunda setiap kaum di Malaysia seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Iban dan lain-lain masih boleh digunakan walaupun bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara ini. Kebebasan bagi setiap individu dalam perkara-perkara seperti amalan beragama dan bahasa jelas termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Oleh itu, kemurnian Perlembagaan Malaysia sangatlah penting dan ia selari dengan prinsip keluaran perlembagaan sebagaimana rukun negara yang ketiga. Dapat dilihat betapa pentingnya konsep perlembagaan ini untuk menjaga perpaduan dan keharmonian masyarakat yang berbilang etnik di Malaysia. Ini terbukti apabila negara mempunyai perlembagaan, maka kesejahteraan masyarakat majmuk terjamin dan di Malaysia akan lahir sebuah negara dan bangsa yang bersatu padu, teguh jati diri, adil, bebas dan tanpa mengira kaum dan kepercayaan agama. Perlembagaan negara digubal berdasarkan persetujuan semua kaum dan semua parti politik di negara ini. Ini adalah kontrak sosial yang tidak boleh diperdebatkan atau dicabar oleh mana-mana individu atau pihak. Oleh yang demikian, setiap individu rakyat Malaysia seharusnya menghayati dan memahami asas pergubalan perlembagaan persekutuan itu sendiri. Maka hasil pemahaman yang rapi terhadap hak dan istimewa sebagai warga negara dapat menyubur semangat patriotisme dalam setiap hati rakyat Malaysia. Justeru dapat mengangkat isu-isu yang timbul akibat dari salah faham sesama kaum. Tidak dapat dinafikan bahawa Perlembagaan Malaysia menggariskan struktur politik dan sosial rakyat di Malaysia. Perlembagaan adalah sumber maklumat yang dipercayai tentang kerajaan, perundangan dan hak sosial ekonomi. Jika dilihat daripada sikap patriotisme dalam setiap individu, kita dapati ianya semakin pudar kerana penghayatan mereka terhadap rukun negara semakin merosot. Namun perbandingan dengan segelintir yang masih berpegang teguh kepada pegangan negara ialah mereka bersyukur dan berterima kasih atas segala pencapaian yang dicapai oleh negara kita. Selain itu, cinta akan negara sentiasa wujud berakar umbi yang dipupuk daripada rakyat yang berkualiti dan sentiasa menyumbang kepada kemajuan negara. Oleh itu, menyokong dan menjunjung perlembagaan negara Malaysia adalah satu tanggungjawab yang mulia dan terpuji yang harus diamalkan oleh semua warga negara Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan juga budaya. Sebagai kesimpulan, perlembagaan yang luhur ini telah digubal bagi memastikan setiap kaum diberi peluang yang sama rata untuk hidup dalam persekitaran yang selamat dan aman. Maka ini boleh membawa kepada peningkatan patriotisme dalam diri setiap rakyat Malaysia kerana perlembagaan yang telah diwujudkan menjaga kepentingan dan keadilan setiap kaum di Malaysia. Dan di sini jelaslah bahawa perlembagaan yang mulia ini dapat membentuk semangat patriotisme dalam diri setiap. Seterusnya, kedaulatan undang-undang ke arah masyarakat yang lebih patriotisme. Kedaulatan undang-undang adalah elemen yang penting dalam memastikan kelancaran undang-undang. Kedaulatan undang-undang merupakan salah satu daripada 4 prinsip asas kerajaan Malaysia yang dikenali sebagai rukun negara. Di bawah konsep kedaulatan undang-undang, terdapat maksud accountability kerajaan, asas yang sama kepada keadilan, keadilan yang cekap dan undang-undang yang jelas. Ahli falsafah undang-undang Rom, Marcus Tullius Cicero, hubungan manusia tidak akan sempurna tanpa peraturan dan undang-undang. Sebagai contoh, pelaksanaan Perintah Kawal Pergerakan bagi membendung wabak COVID-19 yang bermula pada 18/2020 secara jelas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia amat patuh kepada undang-undang yang diwartakan serta-merta. Ini jelas menunjukkan ahli masyarakat majmuk dan berbilang bangsa di Malaysia amat menghormati undang-undang seperti mana yang telah termaktub di dalam rukun negara. Semangat patriotisme yang tinggi dan jati diri yang utuh
adalah lahir dari kepatuhan kepada undang-undang dan ini menjadi nilai penting kepada setiap rakyat di negara. Ternyata, patriotisme bukanlah sekadar semangat. Malahan, ia sesuatu yang hebat dengan menyentuh soalan amanah dan kesetiaan, kewarganegaraan, keberanian, kemerdekaan, jati diri dan serta kedaulatan. Yang terakhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menyubur semangat patriotisme. Kesopanan dan tata susila yang baik adalah penting bagi menggambarkan budaya sesebuah negara. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Kajian Etnik UKM, menyatakan bahawa belum sempurnanya jati diri sesebuah bangsa jika tidak menjiwai dan menyelami prinsip kesopanan dan kesusilaan, iaitu rukun negara yang kelima. Nilai kesopanan ini haruslah dididik sejak dari kecil dan ibu bapa harus pandai mencorak tingkah laku anak-anak mereka sedari kecil. Kesejahteraan sosial dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum ini dapat ditingkatkan melalui akhlak dan budi pekerti yang mulia. Kepribadian yang mulia dan nilai murni masyarakat adalah hasil sejauh manakah mereka mampu mengukuhkan jati diri tanpa perlu digugat dengan prinsip yang telah sedia ada di dalam diri masing-masing. Oleh yang demikian, menghayati nilai kesopanan dan kesusilaan seperti yang telah termaktub dalam prinsip rukun negara yang kelima ini adalah sangat bertepatan untuk menyubur semangat patriotisme dalam setiap diri rakyat Malaysia. Kesimpulannya, memahami dan menghayati kelima-lima prinsip rukun negara amat wajar diterapkan dalam setiap individu rakyat Malaysia. Ia memberi impak positif dalam mengukuh jati diri bangsa, membakar sikap patriotisme masyarakat, mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum tanpa mengira agama, budaya, etnik dan bangsa. Implementasi rukun negara dalam prinsip kehidupan seharian dapat memacu pembangunan negara dengan lebih pesat, seiring dengan jiwa patriotik dan semangat bersatu padu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Demi menyubur jiwa patriotisme dalam kalangan masyarakat, semua pihak, baik dari kerajaan maupun agensi-agensi bukan kerajaan, harus perlu memainkan peranan penting masing-masing. Dewasa ini, media massa memberi pengaruh yang kuat kepada remaja dan mendedahkan mereka kepada budaya negatif yang boleh merosakkan minda mereka. Pencegahan budaya negatif ini boleh dicapai dengan melancarkan kempen berskala besar dan penyiaran filem yang mengandungi aset milik kerajaan. Ini akan menyemai semangat patriotisme dalam diri mereka. Kempen yang dijalankan harus dikaitkan dengan semangat patriotisme dan juga sejajar dengan prinsip rukun negara. Kerana ini akan membangkitkan kesedaran dalam diri mereka. Selain itu, agensi kerajaan juga mempunyai peranan-peranan penting seperti menjalankan aktiviti mengikut prinsip rukun negara demi memupuk semangat patriotisme. Oleh yang demikian, aktiviti-aktiviti yang bersemangat patriotik seperti sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia di peringkat sekolah atau universiti wajar digalakkan akan dapat menjadi contoh kepada golongan muda. Media penyiaran juga harus memainkan peranan mereka dalam menyiarkan rancangan berbentuk rencana, forum atau dokumentari yang berkaitan untuk menaikkan lagi semangat nasionalisme, jati diri dan kecintaan kepada negara.